Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, apa yang berlaku semuanya berlaku dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walau daun jatuh, walau batu kecil bergerak di dasar laut, semua bergerak dengan izin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada apa yang boleh berlaku melainkan dengan izin kehendaknya. Jadi apa yang kita dapat buat, sama ada yang baik ataupun yang buruk, semua kita dapat buat dengan izin dia, dengan kehendak dia. Kita tak ada kuasa. Jadi Allah izin kita buat tak baik bila kita nak buat lah. Tapi pasti walaupun kita nak buat, kalau Allah tak izin, kita tak boleh buat. Jadi di dunia ni kita diberi pilihan untuk memilih. Kita boleh pilih, tapi kita ingat kita boleh buat, kita nak buat, kita boleh buat. Tak, kita nak buat, Allah izin, kita dapat buat. Tapi Allah takkan tak izin apa saja kita nak buat di dunia ni. Ada kala Allah tak izin, cuba. Jadi bila Allah kehendaki, apa? Jadi di dunia ni Allah bagi kita bebas memilih yang baik, buat yang baik atau buruk. So manusia bila dia buat buruk tu, dia ingat dia nak buat, dia boleh buat lah. Tak. Tapi Allah SWT bila kita nak buat, Allah izin, kita buat. Jadi Allah umumnya izinkan kita nak buat yang baik atau nak buat yang buruk. Dan kita ada dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Malaikat kerjanya satu, dia orang ni diam je, tak cakap apa-apa tentang apa yang manusia cakap dan apa yang manusia buat. Tapi satu Allah jadikan saksi, sebagai saksi, satu menulis apa manusia cakap, apa manusia buat. Jadi malaikat ni akan di akhirat akan bagi tahu lah apa manusia tu buat, semua ada ditulis kat buku. Dia tak tahu yang manusia buat tu baik buruk, dia tak tahu. Jadi yang bagi tahu bahawa malaikat di kiri tulis buruk, malaikat kanan tulis baik, itu tak betul. Malaikat sebenarnya tak tahu baik dan tak tahu mana buruk. Malaikat puji basisa. Tapi Allah bagi tahu, kamu tak tahu. Kamu kata basisa tu baik, aku tahu dia, kata Allah. Jadi malaikat ni dia tak tahu, dia tahu tulis saja. Jadi satu malaikat ditugaskan tulis apa manusia cakap, apa manusia buat. Satu lagi jadi saksi, dia diam je, tengok je. Jadi apa Rasidi buat, semua ditulis. Apa Rasidi cakap. Nah, satu orang buat buruk aja, penuh buku dia catatan buruk. Rasidi daripada ni semua buruk kitab dia. Ada baik sikit je. Apa dia cakap semua buruk, sikit je baik. Atau tak ada baik buruk, baik pun tak ada, semua buruk. Atau semua baik, cakap baik, buat baik, buruk tak ada. Tapi itu
malaikat tak tahu buruk baik tu. Dia tahu tu jot down dia, not down. Yang satu lagi tu saksi. Dia tulis kan, dia ada saksi tu. Dia ingat pula tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi manusia boleh buat lah kat dunia ni Allah izin. Yang baik atau yang buruk kan. Tapi Allah tahu yang kita buat tu baik atau buruk. Allah saja, malaikat tak tahu. Manusia lain pun tak tahu. Macam kita ingat dia tu bagi duit baik kan. Tapi kalau tak ikhlas, pada Allah tak baik lah. Macam Yazid gosok baju saya, okay, baik lah. Malaikat catat lah. Dia tak tahu baik, dia catat saja. Tapi nanti Allah di akhirat, Allah tahu lah. Allah boleh tahu pula tu. Semua amal kita. Bukan seorang ni, semua lah. Anzalah beli kuih, beli ni untuk saya. Itu baiklah. Malaikat tu dia tahu catat dia. Dia tak ada dia baik buruk sebelah kiri, kanan baik tak. Satu menulis apa kita cakap, satu jadi saksi. Dua-dua tak cakap apa-apa. Yang tahu baik buruk apa yang kita ni Allah. Jadi Yazid gosok baju. Yazid kata dulu aku dunia aku tolong. Allah kata tak ada, tipu. Kamu gosok tu untuk kau dapat nama. Kau gosok tu supaya Amisab suka kamu. Jadi bukan untuk aku suka. Jadi aku tak diterima. Aku dah bagi kat dunia Amisab tu suka kamu. Kamu dah dapat dah. Macam tu lah. Satu orang bersedekah, aku bagi harta aku. Allah kata kamu tipu. Kamu semua nak dapat nama. Jadi malaikat hanya catat lah. Dia tahu dia catat aja. Tapi yang tahu buruk baik tu Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, di dunia ni kita diberi izin. Allah tak ada, kalau kita buat buruk Allah kata tak boleh, tahan. Kita buat baik Allah suruh. Dia tak macam tu. Kalau macam itu buat apa Allah buat syurga? Kalau macam itu semua orang masuk syurga, tak ada orang masuk neraka lah kan. Sebab bila nak buat buruk je Allah tak izin. Buat baik je Allah izin. Apa jadi? Allah boleh buat. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat begitu. Sebab Allah nak menduga, supaya nak tahu siapa manusia ni yang baik amalannya, dan yang baik amalannya, maka Allah telah janji pada orang ni Allah akan bagi dia kebaikan di dunia, dan di akhirat masuk syurga. Dan yang buat buruk Allah masukkan dia dalam neraka. Sebab itu ada syurga neraka, sebab manusia ada pilihan. Kalau kita buat baik boleh, Allah izin. Buat buruk Allah tahan kita. Tak payah lah. Kita boleh jadi malaikat je lah. Jadi malaikat mana dia dapat syurga? Dia semayang aja. Ada malaikat berdiri je. Tapi satu bidadari boleh dapat. Tapi manusia yang iman dia lemah, tapi dia dapat buat baik itu, dia buat untuk Allah suka. Jadi dia dapat syurga. Dia dapat paling kurang yang luasnya syurga tu 10 kali dunia kan. Dan dia dapat bidadari lah, bukan seorang, amai lah. Jadi malaikat ibadat, semayang, ada sujud, ada ni, satu bidadari dapat. Sebab malaikat tu tak diduga. Dia bila dia buat baik benar, nak buat buruk tahan, tak izin kan. Jadi manusia dan jin dia diberi pilihan.
Tapi jin ni sekarang ni dah dilenyapkan, tak nampak. Dulu dunia ni dia duduk lah. Ketika dia dapat benda ni semua macam kita, dia pun buat maksiat kan. Kerana mereka macam kita juga, dulu dia orang banyak gaduh. Gaduh je jin. Bunuh-bunuh. Gaduh tak habis-habis. Jadi Allah pun buat dia senyap, dah tak ada dunia. Dia yang tak ada makan macam kita boleh makan ke. Dia boleh makan tulang aja. Dengar khabar dia lah. Jadi apa lagi, rumah tak ada, semua tak ada, nak buat apa tak ada. So jin sekarang ni dia tak ada cinta dunia sangat. Tak ada cinta lah. Nak cinta apa? Jadi yang cinta dunia ni, yang kita ni lah, yang diizinkan untuk guna benda ni. Semua benda yang Allah cipta ni. Kita dicipta sebenarnya untuk Allah. Allah cipta yang lain tu untuk khidmat pada kita. Tapi bila kita manusia tak khidmat pada Allah dan kita tidak mau jadi kekasih Allah, kita tak mau jadi kita ni untuk Allah, jadi yang lain tu pun macam tak berapa suka sangat lah nak khidmat kat kita, tapi buat jugalah. Sampai satu waktu Allah hantar bala, dia sekali rosak. Yang dicipta untuk kita tu pun hancur. Sebab itu semua lain ni dia tak suka kita langgar perintah Allah. Semut, kucing, dia orang tak suka tengok kita buat maksiat. Dia kata kalau nanti bala datang, aku pun kena. Jadi bila satu orang keluar jalan Allah, kan, bukan keluar jalan Allah je, buat amal baik, semut-semut ni semua gembira lah. Kan? Burung-burung. Sebab bila rahmat datang, yang dibuat untuk kita ni pun dapat lah. Tapi sayang manusia banyak buat dosa, maksiat. Jadi masa zaman jin dia orang gaduh. Sebab apa? Dia orang cinta dunia. Tak taat semua. Kerja dakwah ni semua tak buat. Semayang semua tak. Asyik nak dunia je. Kan? Semua nak dunia je. Jadi sebab itu dia orang gaduh. Jadi sekarang kita pula nak dunia je. Kan? Kita semua perang satu sama lain, tak habis-habis. Kat dunia ni mana dari dulu lagi, bukan sekarang je. Dari zaman Nabi dulu, sebelum lagi. Kan? Allah hantar Nabi-Nabi, kata Allah kepada Nabi kita, bukan sejak engkau orang-orang kafir Mekah menentang kamu, bukan orang Mekah tu aja, sejak Nuh lagi. Nuh kata Allah, kaum ni, kaum tu, semuanya denied. Denied tidak menerima Nabi yang Allah hantar kepada mereka untuk ajak mereka kepada Allah. Tak mau. Kerana tu kata Allah, kami binasakan dia orang. Jadi sekarang begitu juga, kan? Kita lihat kat dunia ni mana ada aman, kan? Gaduh je. Kat Malaysia pun gaduh. Jadi manusia ni bila gaduh sebab dia banyak puak lah. Semua orang buat puak dia. Dulu zaman jahiliah dia ada kabilah puak. Sekarang kita ada parti. Parti politik. Puak lah juga tu. Kabilah juga lah. Dan setiap orang kata kabilah dia betul. Kabilah lain salah. Macam itulah sekarang, parti dia betul, parti lain salah. Jadi apa jadi? Lepas tu kita nak pilih salah satu parti memerintah. Semua dia orang nak dunia. Sebab itu dia orang gaduh.
Dan dalam parti tu pula gaduh juga. Sebab semua nak jadi Perdana Menteri. Semua gaduh yang berlaku dan ada yang terus senjata angkat. Yang Malaysia ni dia gaduh, tak sampailah pergi pukul orang tu. Kalau India, tempat lain, dia orang tak mau. Cakap-cakapnya tak mau. Terus lipat. Jadi akhir bunuh ada. Jadi perang besar-besar kat dunia tu. World War I, World War II. Dulu ada perang tapi isolated place. Tapi bila dunia ni dah macam satu negara, apa war pun jadi World War. Apa war pun dia akan berkait semua. Jadi wabak aja world semua. Sebab sekarang dunia tak ada sempadan. Katalah satu negara perang, dia ada kait. Yang ini negara ikut ni, support ni, negara support ni, ada. Jadi macam perang dunia juga. Bila dia besar punya skill. Jadi bila berlaku perang ni, dia rahmat tak ada sebenarnya. Sebab itu perang berlaku. Orang baik tak ada. Nabi tak ada. Rasul tak ada. Rahmat tak ada lah. Bila rahmat tak ada, semua manusia kan, semua manusia ni jadi rosak nak dunia, semua perang, gaduh. Jadi kalau ada kat manusia zaman tu Allah hantar Nabi pun gaduh juga. Dia orang gaduh dengan Nabi tu. Bukan dia nak dengar cakap. Kata Allah, kalau mereka gaduh dengan kau, kalau dia gaduh dengan kau, kan, kalau dia gaduh dengan kau, orang dulu lagi gaduh. Jadi manusia ni gaduh sebab nak dunia kan. Jin tu itulah. Sekarang dia dah tak boleh nak guna lagi benda. Dia dah tak jadi khalifah. Allah dah tukar. Sebab itulah bila Allah nak dah lenyapkan jin, ambilkan iblis tu, duduk sama dia. Satu jin ni. Allah bagi tahu, aku nak buat bau je, nak jadi khalifah. Bila jin tahu tu, dia pun naik, dia kata macam mana buat aku nak jadi khalifah. Ini Allah nak buat lagi. Bagi tahu kat malaikat. Bila Allah tanya kamu nanti, bagi tahu dia, tak perlu jadikan makhluk lain. Nanti dia jadi macam jin gaduh je. Jadi malaikat bagi tahu kat Allah lah. Allah SWT kata, aku tahu apa yang kau tak tahu. Allah tahu kat dunia ni banyak nabi-nabi Allah hantar, tak ada umat dia nak ikut sangat. Tapi umat Muhammad ni ada yang ikut sangat. Bukan banyak pun, seorang. Yang itulah yang Allah mahu. Dia memang Allah hantar Nabi Muhammad, tapi umat Muhammad ni pun hampir semua tak ikut juga. Hanya beza umat Muhammad ni baik sikit kan. Dia tak ada sembah berhala yang dah Islam. Kalau dulu walaupun Islam umat Nuh tu lama-lama berhala je. Tapi umat ni dia syirik. Orang tanya Nabi, selepas kau meninggal, umat kau sembah berhala? Kata Nabi tak. Tapi dia orang syirik. Dia orang tak sembah duit. Yang Islam tu lah. Tapi dia orang percaya duit ni boleh buat. Dia orang tak sembah orang, tapi dia percaya orang tu boleh buat. Macam tu. Dari syirik ada dalam hati tu lebih kurang ialah sama jugalah dengan yang menyembah tu, perbuatan syirik dan hati syirik. Yang kita ni hati syirik. Macam Rashidi ni, jadi syirik. Dia ada percaya duit boleh buat, itu boleh buat, ini boleh buat. Yang tak syirik ni tiada yang boleh buat melainkan Allah. Itu tak ada. Sufyan banyak perkara dia percaya boleh buat, saya boleh buat, like dia kan. Bila dia percaya dia boleh buat, maksud Sufyan antara lain mengata dia antara tuhan-tuhan dia lah.
Tuhan Sufyan apa? Termasuk dia juga. Allah dia, duit dia, kerja dia, bini dia, macam-macam. Jadi umat Muhammad ni dia syirik tak? Jadi tapi tak banyak, tapi ada seorang antara umat Muhammad ni yang Nabi bilang, setelah aku meninggal, keluarga aku diketepikan. Sampailah datangnya satu pemuda dari timur. Maknanya selepas Nabi meninggal, Islam tu turun, tak ada yang betul lah. Makin turun sehingga datangnya. Tapi orang kata setiap 100 tahun ada mujadid. Kalau ada mujadid, kenapa Nabi bilang semua di keluarga ku akan disisihkan, diketepikan. Belum lama lagi Nabi meninggal. Gaduh dah. Hasan, Husin, semuanya diketepikan. Lepas Ali radhiyallahu anhu, dia nak angkat Hasan, tak boleh. Semua satu diracun, satu dibunuh. Sehinggalah itu maknanya apa tu? Maknanya tak ada lah. Mujadid 1100 tahun tu ada turun tu, tak ada tuan. Sebenarnya yang setiap 100 tahun mujadid tu hadis sahih kan? Dia bukan hadis sahih. Sehingga datangnya satu pemuda dari timur. Itu hadis sahih. Jadi maknanya seorang tu lah yang Nabi SAW bilang, aku rindu dengan kekasihku. Bukan ramai tu. Kita ingat ramai lah. Tapi kami bukan ya Rasulullah, kami kekasih kamu. Kamu sahabatku, kekasihku yang datang lepas kamu. Dia tak lihat aku, tak jumpa aku, tapi dia sangat sayang kepadaku, cinta kepada aku, dan sedia korban apa saja kerana cinta pada aku. Jadi bukannya ramai yang Allah buat. Allah suka manusia ni. Tak ada tuan. Kalau Adam dulu sampailah nabi-nabi je yang betul. Tapi yang ikut nabi ni tak ada yang betul. Semua jadi rosak lepas nabi meninggal. Nabi-nabi meninggal. Melainkan umat Muhammad ni ada seorang. Itu yang Allah sangat suka tu. Kalau nabi tu memanglah Allah dah ajar dia, itu dia, wahyu dia, kan? Tapi yang bukan nabi ni, yang antara umat lain yang bukan nabi ni, ni dulu tak ada tuan. Ada jugalah, tapi tak cemerlang. Jadi yang umat Nabi Muhammad ni yang cemerlang ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gembira sangat nak buat manusia ni. Bukan ramai pun. Sebab itu dia lenyapkannya jin ni buat manusia. Sebab ada nanti yang mana dia sangat taat. Melalui dia Islam tu tersebar seluruh dunia ni. Dan manusia tak pernah sebanyak itu masuk Islam. Orang Nasrani, orang Yahudi akan berduyun-duyun masuk Islam. Jadi Allah SWT akan berbangga waktu tu dekat malaikat yang komplain kenapa nak buat satu makhluk lain. Sebenarnya Allah tahu akan ada, kita tak tahu, kan? Jadi Nabi SAW kata kalau dia tu bangkit, kamu kena ikut dia. Pemuda dari timur tu. Itu dicakap dari timur tu kan. Itu tempat dia dah diapakan. Bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan, dari timur.
Jadi dalam timur tu banyaklah negara yang agak-agak nanti pemuda tu dari negara kami. Daripada Arab, Mekah, pergi India, Timur, Malaysia, Indonesia, Jepun, China, New Zealand, Australia kan. Jadi banyaklah ulama, bukan seorang, banyak yang mengagak. Yang mengagak dari timur tu Malaysia kan. Bukan seorang. Sebab apa? Dari timur ni yang kuasa diberi pada orang Islam lah. India tak ada. Sebab dia ni akan diberi kuasa pemerintahan. Dia akan diberi panji-panji hitam. Pemuda dari timur tu. Jadi tak maksud panji hitam tu kuasa. Jadi kalau negara tu bukan Islam, most likely lah pemuda tu daripada negara tu. Jadi India tak, Sri Lanka tak, kan? Burma tak, Thailand tak, jadi China tak, semua tak ada. Jadi negara Islam tu ialah Malaysia. Indonesia tak juga negara Islam. Brunei, tapi dia maksudnya negara Islam. Jadi tak banyak. Singapura semua orang bukan Islam, tapi antara negara Islam ni yang tersohor lah. Nampak kat seluruh dunia hari ni cemerlang. Satu orang dia pergi seluruh dunia, dia nak tengok mana mengamalkan Islam. Tak kira orang Islam tidak. Maksudnya mengamalkan amalan-amalan Islam lah. Untuk sukakan Allah dia buat tu tak lah. Jadi negara yang didapati paling top sekali New Zealand. Malaysia ni masuk nombor 35 lah. Tetapi di antara semua negara Islam dia nombor 1. 35. 35. Satu pensarah agama. Dia pergi seluruh dunia. Jadi tuan yang mulia, yang hairannya sekarang ni, kita pergi India belajar agama. Tak boleh, kan? Itu sebab dia orang semua heran kita pergi India. Belajar agama tak ada kat situ. 4 bulan India, Pakistan. Semua tu India kan. Pakistan nama aja. Bangladesh tu nama aja, tapi itu suku India. Suku Samad. Suku Supian. Kan? Jadi suku Anzala. Banyak suku India kat Malaysia ni. Suku yang ke-13. Ni pun Allah ada Allah. India juga. Jadi itu tak ada sebab dia orang gaduh, tipu kan. Jadi baik punya orang Islam, orang jemaah India tu datang sini, dia orang heran tengok. Dia orang kata kami puluh tahun buat usaha tak jadi macam kamu yang tak buat usaha ni. Orang Melayu yang tak buat usaha ni, dia orang kata lebih baik pada kita yang buat usaha tabligh ni. Dia orang sendiri cakap, dia kata, kita orang Malaysia, dia kata tak buat usaha pun. Kan? Tapi kita tengok yang tak buat usaha ni jauh lebih baik daripada kita tabligh yang buat usaha kat India. Dia cakap kat saya. Dia orang sangat heran dengan perangai lembut apa semua. Jadi yang diingat akan keluar pemuda tu dari timur tu dari Malaysia. Tengok-tengoklah nanti betul ke tidak. Jadi Tuan Imam kalau dia bangkit aja, kata Nabi, kamu kena ikut dia walaupun berjalan di atas salji. Okey guys.